Salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya. PAS tak bunyi ke? Kerajaan Melayu Islam cuba untuk beli MP DAP, tak malu ke? Yang selama ini yang diratip adalah DAP. Hari ini habis MP DAP nak dibeli. Manakala saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PKR pun mengatakan 5 orang juga MP PKR ditawarkan. Yang mana daripada 5 orang tu 2 senarai nama yang saya lihat tadi, iaitu 2 adalah kaum Cina. So, di sini yang kita lihat selama ni yang mereka duk mainkan, duk laungkan isu kaum, isu agama ni, yang mana diperkatakan apabila nak merampas kuasa daripada APH dahulu, nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi hari ini mereka merangkak untuk membeli MP daripada pihak pembangkang, terutamanya daripada DAP. Di mana cerita mereka ni? Apakah PAS menunggu dalil baru untuk mengatakan bahawa mengambil MP daripada DAP ini satu yang betul, ataupun cuba untuk membeli MP ini adalah satu yang dihalalkan? Jadi ini kita tengah tunggu. Saya menunggu apa jawapan daripada pemimpin PAS, terutamanya Presiden PAS berkenaan dengan isu ini. Kerana selama ini kita lihat walaon di luar, dan begitu juga dengan mereka-mereka yang menjadi pemimpin dalam PAS begitu lantang sekali menyerang DAP. Begitu juga mereka yang ada bersama dalam Perikatan Nasional ni, seperti bersatu selama ni. Jadi hari ini mereka cuba membeli MP DAP dengan harga yang begitu mahal, yang mana tawaran 30 juta dan jawatan menteri, bayar cash lagi. Duit ini lebih baik, kalau 10 orang kamu nak beli dah 300 juta, lebih baik duit ini kamu bagi kepada rakyat, mana yang miskin, mana yang susah hari ini ditolong, dibantu, bagi cash. Ini tidak. Kata nak bantu rakyat, dah lah duit rakyat. Tapi tak sampai-sampai. Rakyat merungut di bawah. Apa dia kerajaan nak bantu? Duit habis untuk mereka berjoli seperti ini. Membeli MP ini adalah satu yang salah, tetapi mereka lakukan untuk kepentingan politik mereka sendiri. Apabila mereka nak mengumumkan pada hujung bulan ini nanti, iaitu kita tahu bulan depan, untuk mereka nak buat undi percaya dan tak percaya ni, ini ketakutan dah mula terasa dan terasa bahangnya kepada mereka, yang mana hari ini PAS tak boleh nak bersuara, kerana kalau bersuara PAS ni nanti, maka bertambah lagi susahnya mereka. Kerana PAS selama ini menyerang kepada Pakatan Harapan. Hari ini kau cuba seranglah. Dah tentu juga kau serang pun Pakatan Harapan tak berganjak, kau tidak serang pun Pakatan Harapan tak berganjak. Yang selama ini kau orang kritik, dan kita rakyat melihat apa kerajaan ini nak buat kepada kerajaan yang mereka bentuk ini untuk menambah sokongan. Di sini kita akan lihat nanti adalah pihak-pihak di pembangkang ini akan cuba ditakutkan dengan yang mana kita tahu, yang mana tadi saya lihat MP daripada Sabah, iaitu Dato' Aziz, mengatakan bahawa salah laku yang menggunakan agensi kerajaan untuk cuba menakutkan pihak pembangkang akan mereka lakukan. Ini adalah hakikat. Perkara ini kita dah lihat di waktu zaman pemerintahan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib dahulu. Ini mereka cuba buat untuk menakutkan pula pihak pembangkang, iaitu yang mana di awalnya kita dah lihat bagaimana mereka lakukan kepada YB Syed Saddiq. Apabila ditawarkan untuk menyertai mereka, apabila tak mahu, cash dia segera. Tetapi dalam kerajaan yang ada hari ini, mereka yang terlibat dan ada yang dipanggil sebagai kluster mahkamah, kes mereka tidak selesai, malah ada mereka yang terlepas begitu saja, walaupun berpuluh-puluh cas yang diberikan kepada mereka. Ini adalah satu yang kita rakyat lihat hari ini, bahawa kenapa perkara ini boleh berlaku. Di sini kita lihat bahawa sistem yang ada dalam kerajaan pemerintahan kita ini perlu kita ubahkan dengan seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai daya kepimpinan yang baik, yang harus mereformkan sistem kita ini dengan segera. Kalau tidak, negara kita ini akan hancur dan negara kita ini akan menjadi bankrupt. Kerana kerakusan mereka untuk terus kekal berkuasa, tetapi tidak ada kualiti untuk mereka memimpin.
kita lihat apa yang berlaku hari ini. Apabila kerajaan ini dibentuk oleh parti yang mana dikatakan Kerajaan Melayu Islam ini tadi, yang mana dibentuk oleh PAS sendiri, pemimpin PAS yang ada dalam kerajaan tidak ada apa-apa fungsinya. Manakala pemimpin UMNO yang ada dalam kerajaan, kita tahu UMNO dah pun berpecah dua, dan mereka yang berpecah ini dah tentulah tidak akan menjalankan kerja mereka dengan baik, kerana mana yang kita lihat, yang mana dah letak jawatan ni, bermakna selama ini mereka hanya makan gaji buta, kerana mereka tidak akan menjalankan kerja dengan baik. Tidak ada gunanya, kerana mereka berfikir bahawa kalau saya buat yang terbaik untuk kerajaan ini, maka akan dilihat oleh rakyat kerajaan ini tidak gagal. Bermakna kalau mereka biarkan saja dan melepaskan jawatan yang ada, maka kerajaan ini akan dilihat bertambah gagal. Inilah hakikatnya. Kegagalan kerajaan ini adalah karena persepakatan antara mereka itu tidak ada. Karena di awalnya mereka nak ambil kerajaan daripada Kerajaan Perikatan Nasional dahulu, tujuan mereka adalah untuk mengambil alih kuasa, yang mana mereka fikir kuasa ini mereka akan gunakan di PRU ke-15 untuk mereka mendapat undi daripada rakyat. Tapi akhirnya meleset apabila mereka ambil kerajaan yang ada hari ini dengan pandemik yang terus melonjak naik, mereka terus gagal untuk menangani masalah yang ada, maka ini berlaku, hutang rakyat dah bertambah. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa pemimpin yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, yang mana selama ini mereka agung-agungkan Kerajaan Melayu Islam ni, mereka cuba membeli MP daripada DAP. Ini adalah untuk mereka nak kekal berkuasa saja. Kenapa mereka tawarkan juga dengan jawatan-jawatan menteri yang selama ini kamu pertikaikan, kamu kritik bahawa waktu PHS memerintah, kerajaan PHS ni dikuasai oleh orang Cina lah dan berbagai-bagai. Tetapi hari ini kamu tawarkan mereka dengan jawatan menteri. Malah yang kita lihat hari ini, dalam kerajaan yang mereka bentuk hari ini, walaupun wakil daripada MCA ataupun gerakan ataupun MIC hanya 1 orang, 2 orang, tetapi mereka terus diberi jawatan menteri. Kenapa ini dilakukan? Kerana mereka nak cukupkan majoriti mereka untuk kekal berkuasa. Itu saja. Dan PAS yang sebelum-sebelum ini mengkritik DAP. Saya tunggu kenyataan daripada Presiden PAS. Dan saya harap ada wartawan tanya berkenaan dengan isu ini, kenapa sekarang ini MP DAP cuba dibeli oleh kerajaan ini. Sebelum ini kan dikritik. Saya harap ada pertanyaan wartawan kepada Presiden PAS berkenaan dengan isu ini, supaya kita rakyat boleh dengar apakah dalil terbaru dia berkenaan dengan isu ini. Ini adalah yang kita rakyat tengah tunggu hari ini. Dan saya lihat media yang mana yang menjurus kepada PAS ini tadi sudah tidak berbunyi berkenaan dengan isu-isu yang mengkritik DAP, mengkritik PHS, yang mana kita tengok selama ni betul-betul mereka hentam. Hari ini dah senyap sunyi membisu kerana mereka sudah tidak ada idea. Kalau mereka berbunyi lagi, akan bertambah teruk lah kerajaan yang ada ni. Itulah rakyat kata kerajaan ini sama ada mereka cukup majoriti atau tidak. Sebaiknya lebih baik Perdana Menteri letak jawatan. Dah cukup lah. Kegagalan tu dah ada, hutang dah bertambah. Kamu orang mengaut keuntungan daripada yang mana apabila memerintah ni kamu orang menjadi menteri, projek-projek tender-tender ni tidak bawa ke mana. Saya yang tak ada agama, yang tidak tahu tentang agama pun faham isu ini. Bukan tak ada agama, salah cakap. So janganlah kamu orang yang dianggap sebagai mempunyai ilmu agama yang cukup, hasil duit rakyat ni kamu orang fikirkan bahawa ini adalah hasil kamu dan kamu pertontonkan kepada rakyat seolah-olah kamu yang punya duit itu. Padahal duit yang kamu nak bagi kepada rakyat ini adalah duit rakyat sendiri. Begitu juga isu yang saya baca ni tadi berkenaan dengan isu jual beli ini. So saya harap pihak-pihak berkuasa, walaupun saya tahu susah nak menjalankan kerja kerana di atas mereka dipegang oleh menteri, tetapi saya harap siasatan apabila laporan polis dibuat, diambil tindakan. Walaupun sekarang kita tahu susah untuk menjalankan siasatan, tetapi di waktu akan datang kita boleh buka lagi filenya itu. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.